Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Salam sejahtera bersemua pemimpin-pemimpin yang hadir Pakatan Rakyat. Saya hargai semangat yang ditunjukkan. Maknanya pada malam ini kita isytiharkan semula dan kita bagi mesej yang jelas kepada pihak penguasa, Datuk Najib dan pimpinan UMNO, MCA dan Barisan Nasional, bahawa rakyat bangkit menolak kezaliman. Reformasi, lawan tetap, membujur lalu melintang. Takbir. Saudara, politik ini dan perjuangan yang saya tunjukkan adalah ikut saluran perlembagaan dan undang-undang. Mahkamah adalah tunggak yang dijamin dalam perlembagaan, mempertahankan prinsip keadilan. Semua tunggak satu demi satu kian rapuh. Saya sebut langkah Kajang, mahkamah awalkan. Daripada nak jadi ahli Dewan Undangan Negeri Kajang, dia nak hantar ke penjara Kajang. Celaka. Dia ingat rakyat bodoh. Saudara, hakim, Perdana Menteri, menteri-menteri, dia ingat rakyat bodoh. Saudara tahu, Khamis lalu saya bercakap, saya tunjuk di muka-muka menteri. Kamu ingat kamu zalim, kamu peralatkan hakim, kamu salah laku, dan kamu ingat kami akan diam. Saya nak beritahu dan saya isytiharkan dari dalam parlimen bahawa rakyat akan bangkit lawan kamu habis-habisan. Rakyat boleh menolak. Kalau Allah tak izinkan, tak jadi. Rakyat berhak menolak, bukan penguasa yang zalim. Saudara, itu mahkamah. Sudah Fizi dan rakan-rakan terangkan. Jumaat saya dihukum, Isnin Karpal Singh dihukum, dan sekarang beratur yang lain, Anthony Loke, Rafizi, Syed Azman, Tian Chua, Cikgu Bad, Azmin, puluhan lagi, Nik Nazmi, puluhan lagi. Negeri ini apa? Negeri apa ini? Saudara nak biar Samseng terus berkuasa? Saudara, apakah undang-undang itu boleh jadi alat dan perkakas mereka permainkan kita? Saudara kena yakin. Sebab itu kita, terutama orang Islam, bergerak dengan kekuatan akidah dan keyakinan. Ini yang penting. Kamu boleh fitnah sebanyak mungkin, kamu boleh guna jentera sebanyak mungkin, kamu guna wang dan beli orang sebanyak mungkin. Kalau Allah tak izinkan, rakyat tetap bangkit dan gulingkan kamu daripada tampuk kekuasaan. Kita kena yakin, saudara, negara satu demi satu negara, penguasa yang zalim ditumbangkan. Kita cuba bersama Wabi Kit Siang dan pimpinan DAP, Guan Egada, Tok Guru Hadi, Tok Guru Ning Aziz, pimpinan PAS Azizah dan pimpinan keadilan. Satu, kita telah sampai bawa ruang dialog boleh, konsensus nasional boleh, nak jaga keharmonian rakyat, kaum, agama, jangan hina kaum. Orang Melayu ini hebat, gagah kerana budayanya budi pekerti, contoh yang baik, budaya besar, budaya yang inklusif, budaya yang tak menghina orang, bukan budaya rompak. Nama Melayu, hidup Melayu, rompak harta rakyat, cakap soal Melayu, akhlak paling rendah, dan perangai yang menindas rakyat. Kita cakap soal Islam, Allahu Akbar, selepas Allahu Akbar tunjuk punggung ke Abiga, lepas Allahu Akbar nak tampar tadi Sakok, sekarang bomo nak tampar Khairi. Saya tak setuju. Saya nak bagi tahu, bomo biar dia baling kelapa cukup. Malu, saudara.
cakap dengan Datuk Tuan Ibrahim. Satu dunia malam bila diceritakan tentang Bomo keluar dalam televisyen Arab, anak Syekh Yusof Qaradawi telefon, "Ammu, apa dah jadi?" Saya kata, "Apa? Ini yang syirik ini pasal apa? Ini syirik ini pasal apa guna?" Saya kata, "Bukan saya. Tanya UMNO. Yang tu Bomo satu Malaysia, bukan Bomo Pakatan Rakyat." Bila satu dunia kutuk, baru nak cakap tak setuju. Saya nak bagi tahu, kalau tak setuju, siapa yang iring? Siapa yang bagi kebenaran? Siapa yang bagi escort? Siapa yang terkenal guna bomo-bomo ni? Siapa? Ya, rakyat semua tahu. Mana kau tahu? Jadi saudara, itu satu bab. Pengalaman kita apa sekarang? MH370 menunjukkan sekarang ni, membuktikan satu dunia tahu media tidak bebas, badan kehakiman tidak bebas, pimpinan tidak telus dan tidak tunjukkan kecekapan dan kewibawaan. Dunia sekarang sudah tahu. Saudara, dia jawab. Sekarang dia nak halang saya masuk kadang. Kita lantik seorang yang lebih layak dan wibawa, Azizah, sebagai calon di kadang. Khairi kata, "Apa jasa Azizah?" Menangis lap air mata saja. Azizah jawab brilliant, lebih baik daripada yang saya mampu jawab. Dia kata, "Khairi, kamu tahu apa itu derita? Kamu tahu apa itu keadilan? Pernahkah kamu rasa apa arti kesusahan dan derita rakyat? Pernahkah kamu rasa apa arti kezaliman yang menimpa kamu atau keluarga kamu atau rakyat? Belum pernah. Kalau belum pernah, jangan bicara soal keadilan bagi rakyat. Jangan terlalu sombong dan angkuh." Ini jawapan lembut tetapi tajam dan bisa oleh Azizah. Itu saja nak ajar budak-budak yang sombong dan angkuh macam ni. Ya, boleh dia bayar RM100 budak muda bagi baju baru, hidup Melayu. Di parlimen ingat 2 hari sudah soal beras. Saya tahu orang Kajang tak tanam padi lagi dah, tetapi harus tahu hari Nyah nelayan bernas. Saya rayu begini bahasa, "Tuan Speaker, saya minta tolong. Saya rayu dengan sesungguhnya, pertahanlah kepentingan 160,000 keluarga pesawah padi, majoriti Melayu, sebagian kecil di Sekinjan Cina, Berdayuh di Sarawak dan Kedazan di Sabah. Tetapi majoritinya orang miskin. Tolonglah selamatkan. Kerana saya semasa saya timbalan Perdana Menteri Keuangan, jawab soalan Lim Guan Eng masa itu. Saya janji atas nama jemaah menteri dan kerajaan, kita akan pertahankan kepentingan pesawah padi. 10% MADA, 5% MADA, 5% KADA, 5% staf, 10% Nafas, Persatuan Pelatihan Kebangsaan, 10% Nikmat, Persatuan Nelayan Kebangsaan, untuk pertahankan kepentingan mereka. Tolong pertahankan. Kerana sekarang ini kalau kita parlimen tidak bahas dan tolak usul ini, 91% masuk ke Tan Sri Syed Mokhtar, hilang pegangan semua pesawah padi di negara kita. Kita import satu tahun 1 juta metrik tan beras. Untung satu tahun 700 juta ringgit. Saya minta 40% untung balik kepada pesawah padi supaya boleh hidup dan taraf hidup mereka ditingkatkan. Dengan kuasa UMNO sekarang 91% semuanya dirampas daripada pesawah-pesawah padi Melayu. Sekarang hanya kepada Syed Mokhtar. Hidup Syed Mokhtar. Bila saya cabar orang UMNO, seorang tidak bangkit. Saya minta speaker bagi pertimbangan. Saya cabar orang UMNO berulang kali, tolong. Ini bukan soal Pakatan Rakyat.
Bukan soal UMNO, soal rakyat, soal pesawah padi. Seorang tidak bangkit. Ini kenyataannya, saudara, di parlimen. Sebab itu, saudara, malam ini dan malam-malam berikutnya, di Kelantan, Terengganu, Johor, Sabah, Sarawak, kita akan adakan rapat raksasa. Kita akan bangkit menentang kezaliman. Saya rayu, saudara. Siapa? Saya pasrah. Fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Saya pasrah. Kalau ditakdirkan saya derita lagi, saya sedia, tetapi saya tidak undur setapak pun dari perjuangan ini. Jangan ugut saya. Saya tahu saya bukan muda, tetapi saya tidak boleh menerima fitnah ini berterusan. Kita doa sudah, tetapi kita kena bangkit. Sebab itu, seperti mana yang disebut oleh Kit Siang, Kajang ini mestilah dijadikan referendum penting. Tiap anak Melayu, tiap pengundi Cina dan India yang ada, pastikan kita keluar awal dan undi dan kalahkan politik yang zalim terhadap kita. Saya sedikit tidak menyesal dan saya tidak salahkan Kajang. Saya yang pilih untuk masuk ke Kajang. Baru nak langkah Kajang masuk 5 tahun penjara. Saya tak salahkan Kajang. Saya masih pertahankan. Itu masih keputusan yang baik dan bijak, dan itu masih merupakan petanda baik untuk menukar landscape politik Malaysia baru. Bermula dari Kajang, kita rempuh Putrajaya, dan dari mula Kajang, rakyat bangkit menunjukkan kekuatan rakyat mencabar penguasa yang zalim dan takabur. Boleh? Saudara, saya minta saudara, ingat, jangan izinkan mereka gaduh. Saya jumpa kawasan-kawasan Cina tadi, kerana Barisan Nasional boleh menang hanya dengan nampak gaduh. Jangan ada pergaduhan. Jaga tiap kampung dan tiap lorong kita. 1, 2, jangan bagi banyak sangat kesesakan. Dah habis mundi balik, simpan kereta di rumah. Jangan ganggu lalu lintas, sebab saya takut orang sabotaj tak bagi orang keluar. Boleh? Boleh.